Saya. Razi Izan. Saya. Okey. Wan Amjad Mustaqim. Amjad. Aira Safrina. Saya cikgu. Arisa Nur Madina. Arisa. Damia Kaisara. Farah Amani. Itina Nur Hidayah. Saya cikgu. Damia Batrisha. Nur Amira Syuhada. Saya cikgu. Nur Farihah Najwa. Nur Imtiaz. Nur Murshidah. Nur Najwa Saiha. Saya cikgu. Nur Tasnim Alaisha. Nurul Anis Najwa. Saya cikgu. Okey, Syaza Syahira. Syaza? Syaza. Saya cikgu. Okey. Tuan Nodia Adriana. Okey. Zaidatul Idina Aisyah. Ada. Nik Nur Syaza. Okey. Okey, saya panggil balik. Muhammad Aiman ada? Ada. Wan Abjad. Tak ada. Arisa. Damia. Farah. Damia Batrisha. Nur Farihah Najwa. Nur Imtiaz. Nur Murshidah. Nur Tasnim Alaisha. Zaidatul Idrina. Okey. Sekejap cikgu nak share screen. Okey, nampak skrin yang cikgu share? Sekejap Nampak? Tak. Tak keluar lagi? Okey. Okey, nampak dah kan? Apa? Okey, ni kalau tengok ni cikgu secara imbas lalu kita dah belajar dalam nombor nisbah ada. Dengar kan? Dengar. Okey, dalam nombor nisbah ada integer, pecahan, perpuluhan. Okey. Cikgu ni sekejap Cikgu tunjuk je lah awak tengok kan. Nampak je. Dalam integer kita tahu tiga benda itu ada integer positif, sifar dan juga integer negatif. Okey. Dalam pecahan bentuk dia mewakili macam ni lah. Sama ada contohnya 1/2, 7/4. Pecahan tak wajar iaitu 1/5 pun termasuk dalam pecahan. Dan kita juga belajar pecahan negatif. Contoh dia yang ada negatif ni. Negatif 1/3, negatif 9/2, negatif 4, 1/2. Lepas tu kita juga belajar perpuluhan sebelum ni. Perpuluhan sama juga ada perpuluhan positif dan juga perpuluhan negatif. Okey. Kalau tengok dalam operasi gabungan mesti kita melibatkan biasanya pendaraban bila melibatkan positif dengan positif, hasil dia akan jadi positif akan jadi positif, negatif negatif akan jadi Negatif.
Dan negatif, positif, negatif, positif, negatif, negatif akan jadi positif. Begitulah sama juga bila melibatkan operasi pembahagian. Okey, cara ringkasnya lah cikgu nak tunjuk contoh, iaitu kalau dulu bila melibatkan penambahan 8, kalau nak lukis dalam garis nombor, dia punya simbol ni, dia punya operasi penambahan ni menunjukkan arah pergerakan. Kalau penambahan tambah, dia bergerak ke mana? Ke kanan, ke kiri? Okey, ke kanan. Sebanyak berapalah dia minta? Daripada nombor 8, pergerakan dia ke kanan 3 unit. Okey, faham? Faham. Okey, kalau untuk penolakan, 5 tambah negatif 2. Positif, negatif, kita akan dapat Negatif. negatif. Kalau negatif, kita akan bergerak ke kiri ke kanan? Kiri. Kiri. Ke kiri. Kalau tengok kepada soalan ni, pergerakan dia sebanyak 2 unit ke kiri. Okey. Secara ringkasnya lah, sebenarnya awak reti je ni. 5 tolak 2, mestilah 3 kan? Tapi kalau dalam bila penyelesaian masalah yang besar, nombor tu besar, kita boleh nampak lah sama ada kalau dia tolak ni, pergerakan dia tu akan bergerak ke kiri dan penambahan akan bergerak ke kanan. Okey, lepas tu kita juga ada belajar mengenai pecahan. Ini contoh soalan pecahan. Sebelum ni cikgu ada bagi tahu untuk melakukan operasi gabungan, ada 3 benda yang kita perlu take note lah. Yang pertama sekali, kita kena fokus kepada kurungan. Okey, pandai. Sini dia ada kurungan. Walaupun sini pendaraban dan sini penolakan, tapi sebab kurungan, kita dahulukan kurungan. Okey, kalau tengok pada soalan ni, penyelesaian dia, okey, settlekan dulu yang dalam kurungan. Kalau melibatkan penolakan gini, pecahan, kita kena first kali kita kena buat apa? Dan kalau tengok soalan ni, 2/5 tolak 5/6. Okey, pandai. Samakan penyebut. Tak boleh lari dah. Samakan penyebut dulu. Okey, macam mana nak samakan? Macam mana boleh jadi 30 ni? Darab 6. Okey, pandai. 5 darab 6. Dan jangan lupa bahagian tersebut kita kena darab 6. Okey, kalau yang ni kita darab berapa? Sorry. Kita darab yang sebelah tu. Darab 5 lah kan? Sebab kita nak pastikan penyebut dia tu sama. Okey, seterusnya selesaikan dulu bahagian dalam kurungan ni. Kita akan dapat negatif 12 tolak pergerakan dia semakin ke kiri 25, sebab tu masih lagi ada negatif 13 awak dengan kalkulator je. 12 tolak 25 bahagi 30. Okey, kita pun dapat nilai ni. Lepas tu barulah kita tengok kepada proses pendaraban. Sini kita boleh je darab ni, maksudnya kita tengok dulu atas dengan bawah ni. Kalau 5 dengan 30 kita boleh kita boleh kecilkan. Ni 5 dengan 30 sifar 5. Okay, nak dapat 30 ni daripada sifar 5, kita kena bahagi 6. Sebab tu kita kecilkan. 5 ni 1, 30 6. Jadi 1/3 darab, sekejap kejap. Okey, nampak tak? Ni nampak?
Dah Nampak. nampak kan? Okey. Kita tengok balik. Kita perhatikan dulu dia punya silang dia ni. Kalau yang ni kita tengok. Okey. Kalau yang ni kita tengok kepada yang ni. Yang ni kita tengok kepada yang ni. Boleh? Lepas tu kita tengoklah mana yang boleh kita bahagikan. Macam ni. 5 jadi 1, sini 6. Ini first step dia. Okay, jadi sini 1 darab negatif 13 akan dapat 13. Negatif 13. negatif 13. 3 darab 6. 18. Okey, 18. Ni kalaulah melibatkan pendaraban gini, first kali kita tengok dulu dia punya persilangan ni, yang mana yang boleh bahagikan macam ni. Kita potong dulu. Okey, dia dah kecilkan, barulah kita darab. Kita darab ikut ni lah. Kalau yang ni dengan yang ni, kalau yang ni dengan yang ni. Okey. Okey. Harap awak faham tu. Okey, untuk yang ni biasakan, nanti awak tengok soalan, awak akan biasakanlah untuk jawab soalan-soalan gini. Ni pun melibatkan perpuluhan, kita pernah belajar sebelum ni. Kalau tengok sini tak ada ni kurungan. Kalau lah melibatkan negatif, biasa kita akan kurung lah macam ni. Tapi kalau sini kita nampak ada operasi apa? Operasi melibatkan operasi apa sini? Nilai 1 1A ni. Ada Darab. darab, ada apa lagi? Dan juga Dok. tolak. Okey, tolak kan. Tapi jadi sini first kali kita susunlah dulu. 3.5 negatif dengan negatif Positif. 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 6.5 darab 0.2. So next kita nak tengok kepada pendaraban ke penambahan? Daraban. Okey, betul lah. Pendaraban dululah kan. Kita ikut step. First, kurungan. Kita tengok darab bagi. Sini tak ada kurungan pun. Okey, tambah tolak. Jadi kita darab. Kita darab dulu. Sini akan jadi 6.5 darab. Sini dia buat gini. Okey. Sama je jawapan dia ni. Cuba awak kira calculator. 6.5 darab 0.2 dapat berapa? Negatif 1.3. Ni tak ada negatif. 6.5 darab 0.2. Tak ada negatif. 1.3. Okey, 1.3. Jadi hasil akhir dia adalah 3.5 tambah 1.3 dapat dah ada jawapan ni 4.8. Okey, kalau tengok kepada contoh penyelesaian yang dia bagi ni, dia selesaikan dulu yang dalam pendaraban ni. Macam cikgu, sebab awak dah ada ilmu, awak dah ada tahu dah, awak tahu dah kalau lah melibatkan negatif, okey, jadi negatif akan jadi Positif. positif. Jadi awak nak sama ada awak nak kira gini dulu, ataupun still kita akan dapat negatif positif ni, ataupun awak kira pendaraban dulu. Boleh je. Tapi janganlah jangan awak kira tambah dulu. Janganlah awak pergi tambah dua ni dulu. Sebab itu dah memang nak betul-betul langgar. Patutnya awak buat dulu pendaraban. Okey, faham? Faham. Okey. So kita tengok soalan B tu. Soalan B 7.23 tambah 2.77 bahagi negatif 0.8. So sekarang ni kita nak buat apa dulu first? Kita fokus kepada Kurungan. kurungan. Okey, pandai kurungan. Walaupun dalam ni tambah, tapi kita tengok kurungan dulu. So sini dah ada jawapan dah. 7.23 tambah 2.77 kita akan dapat 10. Lepas tu bahagi negatif 0.8. Sini positif
bahagi ni negatif. Jadi jawapan kita akan jadi positif. Negatif. Okey, negatif. Sebab tu ada negatif. Bila awak bahagikan je guna kalkulator akan dapatlah 12.5. Okey, next. Ni soalan ni pun kita fokus kepada dia jawab benda sama je. Dia nak suruh awak ikut step tu. Kita fokus kepada first kali. Darab. No. Kurungan. Kurungan dulu. Kurungan. Okay. Daripada atas lagi kita tengok kurungan. Barulah kita dah selesai dalam ni. Okey, tulis dulu. Negatif 3.7 tambah, okey, 4.25 tambah 2.85 berapa? Berapa? Empat point 25 tambah 2.85. Okey ke? Tujuh point satu. 7.1? Kita tak 7.1. Okey, betul. 7.1. Awak kena confident, jangan takut nak saya. Okey, 0.3. Lepas tu kita tengok kepada proses Pendarapan. okey, pandai. Pendaraban. Pendaraban yang mana dengan yang mana? 7.1 dengan 0.3. Okey, jadi 7.1 darab 0.3 dapat berapa? 2.133. 2.13. 13. Okey, 2.13. Okey, kira je lah. Negatif 3.7 tambah 2.13 akan dapat negatif berapa? 5.83. 5.83. Jom tengok jawapan dia. 5 kira balik kalkulator tu negatif 3.7 tambah 2.13. Okey, sini dah betul dah. Jawapan akhir tu buat apa jadi 5.83 tu. Awak pergi tambah ni. Ni ada negatif sini. Jangan lupa negatif. Bila negatif, dia akan bergerak ke memanglah daripada negatif ni dia bergerak, sebab tambah dia akan bergerak ke kanan. Tapi still lagi berada di bahagian kosong sifar. Di bahagian kiri sifar. Okey. Okey. Dapat tak? Dapat, saya nak tengok next pula. Dapat Cuba kira. Macam mana nak kira dengan guna kalkulator? Awak kurung dulu. Okey. Buka kurung negatif 3.7 tambah 2.13. Akan dapatlah nilai ni. Okey, boleh cuba. Nanti saya bagi, awak tengoklah. Jangan salah kira guna kalkulator. Mahirkan diri awak guna kalkulator. Banyak lagi nak guna lepas ni. Okey. Ni cikgu tak payah terai lah yang ni. Yang ni awak bolehlah study sendiri balik macam mana melibatkan 4 jenis hukum ni. Ni cikgu dah terangkan dah sebelum ni. Nanti awak tengoklah balik. Okey. So kita back to okey lah yang ni tak? Okey. Okey. Saya tukar tepat. Okey sikit kau okey. Tak, saya tak sekat kan? Okey, okey. Okey. Saya ambil bateri ni. Tapi tak apalah. Kelas kita sampai pukul 11.40 kan. Sekejap nak tengah sambung. Okey. Oh lah tak semangatnya lah sorang.
Okey, saya masuklah terus kepada nombor nisbah. Hari ni saya nak habiskan sebenarnya hari ni nombor nisbah ni bab 1. Tapi esok ada sehari lagi, kita akan masuk sikitlah untuk penyelesaian masalah. Untuk hari ni kita akan tengok dua benda. Iaitu dalam buku teks awak muka surat 23, kita akan tengok macam mana nak mengenal dan memerihalkan nombor nisbah. Dan juga macam biasalah, macam mana nak buat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi nombor nisbah. Okay, so kita go through. Pertama sekali mestilah kita kena tahu gapo tu nombor nisbah. Sini dalam buku ni sendiri ada dibagi tahu nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Okey, mesti awak macam sama lebih kurang je dengan nombor pecahan dalam bentuk pecahan. Iaitu P per Q dalam keadaan P dan Q ialah integer. Okey, awak dah belajar dah sebelum integer ni gapo? Integer ni gapo? Integer ni? No. Apa ni jadi tak dengar suara awak ni? Biasa aktif. Okey ke? Okey tak? Okey. Okey, saya tanya Okey, ni. saya go okey. Integer ni. Dia kata P dan Q ialah integer. Integer ni nombor mana? Nombor gapo? Nombor negatif. Okey, negatif. Lagi nombor apa lagi? 3 yang awak pernah belajar awal gitu. Positif. Positif, sifar. Positif. Sifar. Sifar. Gitulah semangat semua sama-sama jawab. Okey. Jadi awak dah tahu dah P dan Q ialah integer. Q tak boleh sama dengan kosong. Disebut sebagai nombor nisbah. Awak macam confused. Sebab apa tak boleh pula Q ni sama dengan kosong? Alright, coba contohlah cikgu bagi P sama dengan 1, Q sama dengan kosong. Kita letakkan dalam bentuk pecahan ni P1 kosong. 1 bahagi kosong, cuba awak kira kalkulator dapat berapa? Dapat ke apa? Tak dapat jawapan ke? Make error. 1 bagi kosong tak dapat jawapan. Sebab tu kita tak boleh guna kosong. Kosong ni nombor dia tu jadi macam tak valid. Make error. Make error. Maksudnya nombor tu bukan nombor nisbah lah. Okey, faham? Tak kisahlah 10 per kosong ke 1000 per kosong ke, kita tak boleh buat samaan kosong. Dan nombor yang selain daripada kosong tu disebut sebagai nombor nisbah. Nombor P over Q lah. Okay, next. Boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh. Okay. Sini kita tengok contoh 15. Dia bagi soalan, tentukan sama ada 1, 4 per 5, 3 per 4, negatif 9 dan 3 per 5 ialah 3.5 ialah nombor nisbah atau bukan. Okey, kita dah tahu dah tadi nombor nisbah adalah nombor yang mana P dan Q ialah integer. Dan Q tak boleh sama dengan kosong. Okey, ini kita tengok satu-satu. First, kita kena tukarkan kepada bentuk pecahan dah. P over Q. P dengan Q ni apa-apa integer lah. Ni 1, 4 per 5. Ni memang bentuk pecahan, tapi pecahan tak wajar. Kita nak bentuk dia dalam bentuk satu gini je. Jadi macam biasalah, macam mana nak dapatkan pecahan wajar tu macam mana? Cikgu cakap 5 ni dengan 1 kena macam mana? 5 darab 1. Bila dah dapat jawapan, kita kena Tambah. Okey. 5 darab 1 berapa? 5. Okey, 5 tambah 4 9. 9. Okey, pandai. 9 9. per 5. Alright. Okey, boleh dah tu.
Okey, jadi kita tahulah. Okey, yang ni memang integer lah. 95 nombor positif. Okey, 3/4 integer tak? 3 bahagi 4. Integer. Nombor nisbah ke tak? Nombor nisbah. Okey, nombor nisbah lah. Okey, negatif 9 nombor nisbah ke tak? Tak. Nombor nisbah, tapi kebiasaannya kalaulah satu nombor saja gini, dia sebenarnya ada bahagi satu. Tapi awak pernah nampak tak orang buat negatif 9/1? Tak ke? Kita sebut negatif 9 je. Okay, negatif 9 ni gini, negatif 9 sama dengan negatif 9/1. Okey, dia sebenarnya ada nilai, tapi kita tak letak lah. Macam contohlah, awak tak masuk lagi kot. Tak masuk lagi. Nanti awak akan nampak lagi lah mana-mana melibatkan boleh ubah. Contoh X, dia sebenarnya contohlah 1 X, dia ada 1 sini. Dah, kita contohlah kalau awak beli buku kita katakan Ahmad beli 1 buku. Ahmad beli 1 buku dan juga 2 pen. So kita jadikan buku tu buku, kita gunakan B lah. Kalau pen nak mudah kita guna P. Tapi dia kata Ahmad beli 1 buku. Kita 1 buku, kita tak letak 1 buku gini. Tambah 2 pen. Kalau 2 kita letak. Selalu 1 buku kita just letak buku je. Maksudnya dia ada sebenarnya 1 sini, tapi kita tak letak. Faham? Faham. Okey. Cakap ni awak faham ni je. Simple sangat saya bagi ni. Maksudnya dia sebenarnya 1 nilai, tapi 1 je. Tapi kita letak 1. Bila dia ada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, kita akan letaklah 2 pen, 3 pen. Okey. Harap awak faham lah ni. Sama lah juga dengan ni. Negatif 9/1. Dia sebenarnya ada per 1 tu, tapi kita tak letak lah. Sebab ni kita sebut negatif 9. Cuba awak kira kalkulator. Negatif 9 bahagi 1 akan dapat negatif 9. Okey, 3.5. Okey. Ni kat dalam bentuk perpuluhan. Cuba awak guna kalkulator, awak tulis 3.5, lepas tu buat sama dengan, akan dapat berapa? Dia tak? 3.5 awak akan dapat. Saya takut tak marah pun. Saya nak tahu je awak dapat betul tak dengan saya punya jawapan lah. 3.5. Dapat berapa? Okay, mula tekan je 3.5 kat kalkulator. Lepas tu tekan je sama dengan ni. Nampak tak? Okay, awak tekan je sama dengan. Dia akan keluar 7 per, semua dapat. Semua dapat 7/2. Tak. Tak dapat? Awak tekan mana? Tekan je 3. Tekan nombor 3. Tekan nombor titik tu. Ada titik sini. Perpuluhan. Lepas tu tekan 5. Lepas tu tekan sama dengan. Akan keluar dalam bentuk nisbah dekat kalkulator. Nampak? Dekat saya punya kamera. Saya punya kamera. Awak cuba tengok kamera saya. Pin ke? Okey, boleh buat. Boleh? Dapat? Okey ke? Sudahlah, saya kecek solve je. Berat saya awak ni Tak dapat ke? Tak dapat. Okey, awak buat kan tak dapat? Kalkulator tu ada nombor 3.
Ada. 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 Ha, tekan nombor 3 tu. Lepas tu tekan nombor titik tu, perpuluhan tu. Ada. Ada. Okey, lepas tu tekan 5. Hmm. Lepas tu tekan sama dengan ni. Ni. Ha ni, sama dengan ni. Answer lah, answer. Tepi answer tu. Tepi ANS tu. Okey, dah tekan dah? Hmm. Sudah. Okey, dapat kan tau? YouTube 3.5 juga. Okey, kalau keluar gitu, dekat kalkulator awak akan ada DEL, ada DEL. Del. Ada ke? Kau tak ada? Jangan tekan, saya suruh awak tengok je DEL tu. Saya tu. Ini awak tekan shift. Lepas je awak sama dengan, awak tekan shift. Tahu tak shift mana? Shift awak ada ujung ni. Shift tu. Boleh? Lepas tu awak tekan yang ada yang bentuk gini. Bentuk ni. Ni. Dia nampak? Dalam awak punya kalkulator pun ada ni. Kenapa cikgu? Dia macam dalam bentuk pecahan gitu. Cuba tunjuk kalkulator awak kat saya. Saya nak tengok sikit. Saya tunjuk. Boleh? Ada. Shift. Ginilah, nanti saya ambil video, saya akan tunjuk ke awak macam mana nak dapatkan tu. Boleh? Boleh. Okey. Okay, ni saya akan ambil video simple je lah. Nanti depan ni saya akan guna kalkulator macam jenis hak saya awak guna tu lah. Okey. Nanti akan keluar 7/2 daripada 3.5 tu stay keluar dalam bentuk nisbah. Jadi semua ni adalah nombor yang ni adalah nombor nisbah. Okey. Seterusnya kita tengok kepada soalan latih diri 1.5A. Ni soalan ni awak cuba buat. Lepas saya bagi macam mana nak guna kalkulator tu, awak boleh buat lah dah. Apa masalah awak boleh tanya. Siapa rasa lah dia macam nak advance daripada orang lain, bolehlah awak video call saya dah tunjuk macam mana nak guna kalkulator tu. Kalau awak rasa macam awak tak perlu tahu pasal benda ni, saya tak tahulah tu. Boleh. Awak masuk bila ni sekolah? Boleh. Bila masuk sekolah? Sebab saya takut tak sempat dengan saya. Tahu. Saya tahu lagi. Saya ajar awak sampai lepas raya tu seminggu je. Kalau sempat tu saya bolehlah ajar guna kalkulator. Tapi kalau tak ada tu awak mintalah cikgu awak seterusnya ajar dah. Okey, ni seterusnya kita membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asal aritmetik bagi nombor nisbah mengikut tertib operasi. Sama je lah dengan sebelum ni kita pernah buat dah. Macam mana nak guna gabungan operasi, stay juga guna kaedah yang sama, iaitu fokus kepada first kali kita utamakan kurungan. Lepas tu kita tengok kepada pendaraban dan pembahagian, seterusnya tambah dan juga tolak. Okey, ni soalan ni pertama sekali kalaulah diminta selesaikan kepada yang berikut. Ni kita baca nombor nisbah kan. Jadi daripada ni kita tengok ada satu ni nombor perpuluhan. Jadi kita cubalah ubah 0.4 ni kepada nombor nisbah. Okey. Dia jadi masalah bila mana awak tak reti guna kalkulator. Cuba awak buat 0.4 sama dengan dapat tak berapa? 4/10. Dapat tak? 0.4 dapat berapa? Okey.
0.4 ni kalau awak dengan kalkulator ikut cara saya ajar lepas ni saya bagi tahu akan dapat 4/10. Ada negatif jangan tinggal lah. Okey, tambah ni kita tukar kepada pecahan wajar. Jadi berapa dapat? 2 darab 1 tambah 3 akan jadi 2 darab 1 tambah 1. 3/2. 3/2. Okey, darab negatif 1/8. Okey, sekarang ni kita nak fokus kepada Pendarapan. Okey, stay tulis 4/10 biar di sini. Kita pun tengok kepada pendaraban. 3 cuba keluar kalkulator. 3/2 darab negatif 1/8. Okey. 3 darab negatif 1 akan dapat 3 3. darab negatif 3. Negatif ni kan 3 darab negatif 1 bahagi 2 darab 8 16. 16. Okey, tambah tolak akan jadi positif, negatif akan jadi Negatif. negatif 3/16. Okey, kiralah kalkulator. Buat kurungan macam ni. Negatif, buka kurungan, negatif 4/10, tutup kurungan, negatif tolak 3/16. Kita tak guna kalkulator ni nak buat bahagi-bahagi ni. Okey ke? Tak apa, belajar baru je kan, belajar kalkulator. Kita ada semangat nak belajar tu. Kalau rasa macam nak reti, nak cepat sikit, cubalah search kat YouTube. Cara menggunakan mengira nisbah menggunakan kalkulator. Dekat YouTube search gitu. Tengok dalam 15 saat, dalam 30 saat yang diterangkan tu pun awak dah boleh reti dah. Guna kalkulator awak jenis macam mana? 570 tu ke? Boleh? Nanti saya cuba carilah link YouTube tu, awak cuba tengok, okey? Okey. Ni kalau tengok dalam apa ni? Buku ni kita akan dapat sini kita kena samakan penyebut dululah kalau penambahan dan penolakan, boleh? Ni cara turutan lah ni. Kalau awak guna kalkulator keluar jawapan, tapi sebab 10 ni kita darab dengan 16, yang ni kita darab 10, kita darab 10, kita darab 16. Okey. Negatif 4 darab 16 dapat berapa? Negatif 4 darab 16. Kira benda-benda simple gini je saya minta. 4 darab 16 dapat berapa? 64. 64. 64. 64. Okey. 10 darab 16. 160. 160. Okey, tolak. Kita samakan penyebut ke? 160. Jadi sini tolak 3 darab 10. 30. Negatif 64. Okey. Kalau dah gini betul je, awak kena buat kurungan dah negatif 64 ni. Okey, awak letak negatif 64 tolak 30. Kira guna kalkulator apa? Negatif, buka kurungan, negatif 64, tutup kurungan, tolak 30. Dapat? Boleh tak? Dapat tak jawapan? Negatif 64 tolak 30 akan dapat Negatif 94. Okey, negatif 94/160. Ni kita boleh kecilkan. Negatif 94/160 akan dapat. Cuba awak tulis kat kalkulator awak. Boleh awak ni tak tulis kat tekan.
Awak reti tak macam mana nak dalam bentuk nisbah gini? Dekat bahagian, cuba pinkan kamera saya ni. Okey. Tak pin pun jadi muka saya di sini. Nampak tak? Ni kalkulator saya. Kalau kalkulator awak, dia akan ada bahagian. Alah, awak guna bahagi je. Negatif 94. Sekejap Sekejap Awak negatif 94 bahagi 160. Dapat berapa? Bahagikan je macam biasa. Saya nak tahu cepat. Sorry bagi jawapan saya. Negatif 94 bahagi 160. Hello. Ada orang kira ke? Negatif sifar 0.5875. Negatif sifar point 5875. 5875. Ya Allah. Negatif 94. Okey. Betul dah ni dalam perpuluhan. Kalau nak tukarkan ke dalam pecahan, awak kena tekan kat mana boleh tekan ah? Tengok tak? Sekejap Okey. Negatif 94 bahagi 160. Okey. Awak tengok ni. Okey, ni saya guna kalkulator macam set awak dah. Nampak tak? Nampak tak ni? Nampak. Okey, kan awak dapat negatif 0.5875 kan? Nampak? Ya. Dekat sini akan ada ni. Dekat bawah CAC tu. Dekat bawah CAC ada ni. Nampak tak? Cikgu tunjuk ni. Cuba awak tekan. Tekan sekali, dia akan keluar gini. Negatif 47/80. Cuba buat. Daripada ni, Dapat. bila tekan ni, dia akan keluar balik gini. Tapi tekan sekali lagi untuk dalam bentuk nisbah. Boleh? Reti tak? Boleh. Alhamdulillah reti dah. Cuba kita buat hak tadi. 3.5. Cuba tekan 3.5. Buat sama dengan kan? Stay dapat 3.5 tak? Bila sama dengan tu, kita akan dapat, awak akan dapat 3.5 deh. Lepas tu tekan tempat cikgu suruh tekan tadi. Okey, dapat 3. Okey, dapat 3. 1/2 kan? Okay, awak reti dah macam mana kalau 3, 1/2. Kita darab dulu. 2 darab 1. 3, 1/2. 2 darab 3 tambah 1. Boleh? 3 darab 2 dapat berapa 3 darab 2? Cuba awak tulis. 3, 1/2. 6. 6 kita tambah 1 yang bahagian atas tu. Ni cikgu nampak kan ni? 3, 1/2. Mula-mula 3.5. Bila awak tekan tu dia akan keluar gini. 3, 1/2. Jadi 2 darab 3 tambah 1 jadi 7/2. Boleh? Boleh. Okey. Satu lagi cara dia, contohlah keluar gini kan. Awak tekanlah shift ni. Dapat shift. Lepas tu tekan balik. Dapat. Dapat 7/2.
tekan shift, tekan hak nombor tadi. Daripada hak ni, bila dah keluar gini, tekan shift, tekan hak ni. Dapat 7/2. Masih juga. Burung puyuh. Boleh? Boleh. Faham? Okey. Saya tak ajar awak tu Awak kena banyak ke praktis. Okey. Ada lagi masa ni, dah ada 5 minit. Saya settlekan lagi satu je lagi contoh. Lepas tu nanti awak cuba buat latih diri tu lah. Okay, sempat lagi satu je ke? Okey, B. Kita tengok B. B ni okey, pertama sekali kalau tengok soalan tu, dia dah bagi kurung yang besar dah tu. Dalam kurungan tu kita nak settlekan hak mana dulu? Dari kurungan ni 18 darab negatif 7/12 tambah, ya Allah, kita macam biasalah, kita kan ada 1.5 kan, kita tukar ke dalam bentuk Pecahan. Okey, cuba buat cara saya ajar tadi. 1.5 ni bila tukar dalam bentuk nisbah akan dapat berapa? Cepat, saya tak sedar kira, saya nak sosial awak dah. Okey, 1.5 dapat berapa? Tiga per dua. Okey, 3/2. Pandai dah tu. Belajar online kan, pandai dah tu, boleh tahu dia. 3/2 bahagi 0.3. So next nak buat apa? Stay masih dalam kurungan ni. Nak darab dulu ke nak tambah dulu? Darab. Okey. 18 ni darab dulu dengan negatif 7/12. Jadi kalau awak nak tahu, macam saya ayat tadi, sebenarnya 18 ni dia ada bagi 1. Boleh? Dia nampak? Nampak. Jadi 18 darab negatif 7 dapat berapa? Belas darab 7. Satu 26. 126. Sebab ada negatif kita kena letak lah. 126 bahagi 1 darab 12, 12 lah. Okey, tambah 3/2 bahagi, ni dah masih dalam kurungan kita settlekan dulu. Bahagi 0.3. Kalau penambahan dan penolakan kita kena samakan. Menyebut. Okey, pandai. Berarti 126 bahagi 12. 2 nak jadi 12 kena darab berapa? Nak dapatkan 12 kita kena darab 6. 6. Yang atas pun darab 6 sebab kita nak samakan penyebut kan. Jadi sini 3 darab 6 18 bahagi 12 bahagi 0.3. Okay, settlekan. Negatif 126 tambah 18 dapat berapa? Jangan lupa buat nanti 126 tambah 18. Negatif 1/4. Nanti 108. Okey. Bahagi 12 bahagi ni 0.3 ni kena tukar kepada bentuk nisbah. Berapa 0.3? Dapat berapa? Cepat-cepat pandai dah kan tadi guna kalkulator. Beres dah, tak ada masalah dah ni. Kau lupa dah. 3/10. Okey, bagus. 3/10. Okey, daripada ni macam biasalah, kalau bahagi kita kena tukar kepada
darab bila melibatkan ni pecahan ataupun nisbah. Jadi 12 darab 10/3. Ni nampak. Jadi negatif 108 darab 10 dapat berapa? Negatif 108 darab 10. Negatif 1,80. Berapa? Tak dengar. Negatif 1080. Negatif 1080 bahagi 12 darab 3. 36. Ni dia besar ke? Cuba awak kira guna kalkulator. Negatif 1080 bahagi 36. Dia kita akan dapat dalam bentuk terkecil. Lepas tu awak guna cara cikgu ajar tadi, tekan A, B per C tu. Dapat berapa? Mula-mula tu buat dulu. Negatif 1080 bahagi 36. Cepat sikit lagi. Nak siapa dah tu? Siapa jawapan dah tu? Bagi tahu je jawapan. Tak apa. Cepat. Dah habis dah masa awak ni. Dah nak saya tahu jawapan dapat berapa. Hello. Negatif 1080 bahagi Negatif 30. Ya, negatif 30. Okey, good job. Okey, dah settle dah untuk soalan ni. Nanti boleh tengok balik macam mana boleh dapat ni. Yang lain pun Tanah dah cuba juga guna kalkulator semua tu. Ni dalam ni adalah latih diri 1.5B. Awak buatlah A, B, C, D ni. Cuba untuk buat. Apa-apa masalah awak boleh tanya saya. First kali saya bagi tips. Dari kalau nombor, sekarang ni kan nombor nisbah kita nak settlekan. Kalau nampak ada perpuluhan, tukarkan dulu kepada nombor nisbah atau pecahan lah yang awak faham. Yang kedua, ikutlah tertib operasi tu, iaitu bahagi, darab, bahagi, satu lagi tambah tolak. Okey. Ingat step ni. Okey, barulah awak tak tahu nak macam mana nak start mana nak buat dulu. Sebab banyak sangat gabungan operasi ni. Jadi awak back to basic. Awak dah ada ilmu tu, awak boleh gunakan. Okey, tu saja untuk kali ni, kelas kali ni. Nanti cikgu akan bagi link untuk Mentimeter. Awak cuba untuk jawab. Simple saja soalan cikgu macam biasa. Okey, setakat itulah kelas kita hari ni. Terima kasih semua. Apa-apa masalah boleh PM saya tanya. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Bestnya.